dan salam sejahtera fakulti dan warga UTM yang dihormati. Bagi memulakan program perkongsian ilmu ini, mari kita mengenali secara ringkas latar belakang panel jemputan kita pada petang ini. Dilahirkan pada 2 November 1968, beliau merupakan anak jati kelahiran Batu Pahat, Johor. Mula berkhidmat di UTM secara tetap pada tahun 1989 hingga kini beliau memegang jawatan sebagai penolong jurutera di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Johor Bahru. Beliau yang memiliki sijil profesional pengacara majlis dari Yayasan Amanah Badan Berkanun ini telah memulakan kerjaya sebagai MC sejak Majlis Convocation UTM ke-15 pada tahun 1991 dan masih aktif menjadi MC sehingga kini. Bakat serta suara yang dimiliki oleh beliau serta pengalaman selama 29 tahun dalam mengacara berbagai majlis di peringkat kebangsaan dan antarabangsa telah menjadikan beliau dikenali bukan sahaja di kalangan warga UTM, malah pihak luar juga turut mengiktiraf bakat beliau. Suara beliau juga sering menghiasi majlis-majlis rasmi khususnya di UTM. Dengan ini, majlis mempersilakan Encik Muhammad Jaiz bin Muhammad Jamil dengan perkongsian ilmu yang bertajuk Yakinlah Anda Boleh Jadi MC. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengelola program perkongsian ilmu Encik Aidul Indonesia. Satu pembelah pendapat di Sains dan Kemanusiaan UTM. Terima kasih kepada saudari Majlis Puan Nuri atas kerjasama dan juga kesediaan mengajari program secara online pada kali ini. Dan inilah untuk kedua kalinya saya dipersilakan ataupun diminta untuk membuat ceramah secara online sebelum secara khas ataupun dalam kelas. Itulah apapun kita cuba berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga pengetahuan untuk membina satu semangat, satu perasaan, satu jiwa yang boleh menjadikan kita seorang public speaker, seorang pengucap awam yang baik, seorang pengucap awam yang mempunyai tahap keyakinan yang tinggi untuk menguasai audiens, untuk menguasai tetamu dan juga diri. Tapi sebelum itu saya nak maklumkan satu perkara bagi masyarakat UTM terutamanya. Bermula pada 15 Mac yang lalu, saya telah bertukar jabatan dan saya telah sekarang tempatkan di pejabat dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Saya tidak lagi berada di pejabat halal korporat setelah 19 tahun berada di sana dan saya peluang untuk mencari persekitaran baru, cara bekerja yang baru dan karakter yang baru dalam UTM. Sekadar untuk makluman saja, dengar rasminya diumumkan berikut berlewatan pemberitahuan atas sebab itu. Baiklah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Alhamdulillah, salam berhenti di penghujung kali ini. Saya harap okey, terima kasih. Saya mengharapkan rakan-rakan di luar sana semuanya sihat walafiat kerana pertemuan kali ini hanyalah pertemuan di alam maya. Bagi yang baru saja mengenali bidang pengacara majlis, bagi yang berminat untuk menjadi bukan saja pengacara majlis, tetapi pada asasnya kita membina satu semangat, satu jiwa yang mantap untuk menjadikan kita sebagai seorang public figure di hadapan penonton untuk bercakap dengan tenang, untuk bercakap dengan semangat tanpa memikirkan sebarang unsur-unsur negatif yang mengganggu perasaan. Sebab untuk menjadi seorang pengucap umum ataupun public speaker dan pengacara, kerana pengacara ini adalah cabang kecil, branch daripada pengucapan awam. Jadi asasnya dibina adalah daripada asas pengucapan awam dan kemudian barulah diberikan ke saluran-saluran yang lain seperti ke pengacaraan majlis, seperti kepada penceramah, seperti kepada pengucap awam yang memberi
basic asasnya adalah daripada pengucapan alam, dan pengacaraan majlis adalah salah satu daripada bidang ataupun cabang daripada pengucapan alam. Baiklah. Seterusnya, apa yang saya nak jadikan dalam masa yang saya berikan, dalam masa diberikan contoh dalam masa 1 jam ni, saya cuba untuk memberikan sebanyak mungkin pengalaman, pengetahuan. Ilmu itu tak adalah sangat pun, yang ada hanyalah pengalaman-pengalaman menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan sebagai pengacara. Dan apa yang paling penting, kalau kita tengok pada tajuk yang saya berikan pada petang ini, saya mulakan dengan perkataan yakinlah. Yakinlah. Jadi bagaimana untuk membina keyakinan itu? InsyaAllah dalam masa saya singkat ini, kita akan kupas sama-sama. Jadi kita teruskan untuk tengok slide yang kedua. Slide yang kedua, print screen, lepas tu print dekat kertas. okey, slide yang kedua kita melihat definisi ataupun uraian apakah maksud berkaitan dengan pengacara majlis. Ini dipikirkan setelah melalui beberapa tahun. Setelah beberapa lama dilantik sebagai pengacara rasmi, definisi saya terlepas satu slide. Definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan Bahasa bilangan 2, bilangan 4 bahasa saya. Definisi pengacara diambil ialah seseorang yang diminta untuk bertanggungjawab mengendalikan sesuatu acara. Itu definisi yang sangat ringkas. Tetapi apabila mengalami proses-proses pengacara majlis, mengalami pelbagai tak semua majlis yang kita acarakan ini atau kita kendalikan ini berjalan lancar. Namun setelah itu saya menggarap satu definisi bahawa pengacara majlis itu adalah seseorang yang dilantik secara rasmi. Secara rasmi itu maksudnya bersurat. Anda dilantik secara bersurat, diberikan surat lantikan sebagai pengacara. Tak kira dari mana pun anda datang, tak kira dari mana juga anda tak kira dari mana juga anda berada, anda dikeluarkan surat, dilantikkan secara rasmi itu sama ada menerima tugasan itu daripada organisasi sendiri ataupun mendapat tugas daripada pihak luar ataupun pihak swasta. Jadi, lantikan secara rasmi adalah perlu surat dan untuk dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan dia masalah tu. Pertama kena tanggung, kedua kena jawab. Kalau kata orang, kalau tak betul, Cik Jaiz, maaf. Kena tekan earphone tu dekat bahagian tengah. Suara tak dengar. kalau kat sini dengar? Dengar tak? Halo, tak? Dapat dengar? Clear. Dengar. Dah clear Alright. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Semoga rakan-rakan di luar sana dapat mendengar dengan jelas suara saya. Alright. So secara keseluruhan definisi pengacara ialah orang yang dilantik dengan menggunakan surat yang diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan majlis satu cara. Kat sini ada surat, kat sini ada tanggungjawab, kat sini ada mengendalikan majlis untuk satu cara yang telah ditetapkan. Satu cara ini biasanya merujuk kepada susunan program-program yang telah disebut bagi menjalankan majlis tersebut dan merujuk kepada skrip yang telah diluluskan. Skrip adalah sangat penting bagi acara-acara yang kita kendalikan dan kita yang paling penting kita patuhi arahan protokol. Definisinya begitu juga. Sebab saya nak tuan-tuan faham bahawa sebagai pengacara majlis ini kita perlu ada satu fahaman yang jelas kenapa kita berdiri dekat depan orang. Kenapa? Kita dengan dua mata memandang ratusan tetamu dan ratusan tetamu guna rasa kalau dikali dua mesti dekat ribuan memandang kita. So kat situlah kita kena
mempunyai perasaan yakin dan kita faham tugas kita di situ. Right. Ataupun menjadi pengacara majlis itu keyakinan itu penting. Alright. Kita pergi slide seterusnya, kriteria pengacara majlis. Saya nak bawa kisah contoh-contoh cerita mungkin tak sempat sebab masa yang diberikan sangat singkat, sangat pendek. Okey, reksanya begini. Untuk menjadi seorang pengacara majlis, kriteria yang perlu ada pada pengacara majlis itu tak banyak, tetapi yang penting dalam sebab ini memberitahu bahawa semua orang boleh menjadi pengacara majlis. Selagi anda boleh bersemangat, selagi anda boleh membaca, yakinlah anda semua boleh jadi. Percayalah. Akan tetapi bakat, suara, keterampilan, kebolehan diri, keyakinan diri dan tidak pada ketika yang diperlukan di luar skrip kadang-kadang menjadikan seseorang pengacara itu akan menyelamatkan sesuatu majlis. Dan apa tuan-tuan, tak semua majlis yang kita rancang akan jadi seperti yang tertulis dalam acara. Tapi ketika-ketikanya akan berlaku masalah. Bila masalah berlaku, semua orang tertuju kepada MC ataupun pengacara. Apa yang perlu dibuat? Jadi kriteria-kriteria bertindak di luar rangka acara itu sangat memerlukan keberanian, sangat memerlukan keyakinan. Ada beberapa lah kisah yang pernah saya alami sendiri sebagai pengacara. Okey, saya ambil satu contoh kisah. Waktu itu saya mengacarkan majlis di PICC Putrajaya. Sambutan amanat tahun baru Menteri Pengajian Tinggi. Waktu itu Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin. Saya mengacarakan dijemput untuk mengacarkan majlis tersebut. Dan apabila kita ke puncak acara selepas puas-puas, selepas MC mempersilakan Menteri merasmikan sekian bilang taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri cakap, MC akan sambut dengan majlis merakamkan ucapan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk melancarkan buku sukan pelajar mahasiswa Universiti Awam. So datang gadis dulang dia bawa hammer kecil, hammer macam untuk tukang elektrik tu, diserahkan kepada pengiring Datuk Seri, dan Datuk Seri akan memecahkan cube ais yang besar. Dan buku itu diletakkan di dalam cube ais tuan-tuan. Jadi Datuk Seri harus mengetuk ais itu untuk mengambil buku yang dilancarkan sebentar tadi. Okey. Apabila hammer atau penukul diserahkan kepada Datuk Seri kalau memecahkan. Tak pecah tuan-tuan. Satu kali. Tenang lagi majlis dewan. Kali kedua. Tak pecah-pecah ais tuan. Dewan dah mula macam habis. Dah mula macam ada perbuatan. Kali ketiga dia pecah. Tak pecah-pecah tuan-tuan. Sehingga dewan agak bukan nak tegang tetapi agak riuh juga. Jadi entah macam mana, tiba-tiba ilham itu datang, saya sebagai pengacara waktu itu terus ke rostrum pengacara dan buat pengumuman satu yang sangat simple secara spontan dan tak ada dalam skrip. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah. Kalau tidak dipecahkan beruyung, mana kan dapat sabunya. Bergerak dalam dewan, so gadis dulang hantar buku sendiri lepas dulang. Itu dalam ais tak ketua, dia datang ke yang kedua. Antara yang perlu dikongsikan, apa yang perlukan kita buat tindakan sebagai pengacara. Kira-kira yakin dengan tindakan tanpa arahan daripada pegawai protokol demi menyelamatkan majlis. Banyak lagi lah majlis-majlis yang ada masalah. Kalau tuan-tuan datang ke kursus saya, mungkin saya boleh tunjukkan pelbagai video contoh masalah-masalah besar dalam video-video yang saya rakam untuk ditunjukkan sebagai case study. Sebagai ada satu majlis Menteri Perdana Menteri, waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Najib juga melancarkan buku dan buku gagal keluar. Jadi ada tindakan begitu juga dengan satu majlis merah, mikrofon tidak berfungsi dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini memberikan tekanan sebenarnya kepada pengacara dalam memastikan majlis itu tidak terlalu cacat lah sebab ada beberapa technical error di situ, tetapi supaya boleh menyelamatkan kecacatan itu dan orang tidak begitu mengatakan bahawa majlis itu tidak terbaik. Okey, alright. Kita teruskan lagi dengan
dengan kriteria pengacara majlis, namun sebagai pengacara majlis beberapa kriteria perlu diambil. Ini dia antara kriteria yang cuba saya kongsikan kepada tuan-tuan. Bagi yang sedang melihat saya di live Facebook saya, ini kali pertama saya live kat Facebook secara personal saya pribadi. Atas permintaan bos dan rakan-rakan, saya cuba berkongsi dari berbagai sudut media bagi memastikan perkongsian ini dapat membantu masyarakat yang ingin memberikan ingin menjiwai sebagai pengacara majlis. Alright. Mungkin rakan-rakan di FB Live saya tak nampak slide saya, tapi tak ada masalah. Saya kongsikan apa yang mampu saja dari FB Live. Yang join dari Playback akan nampak slide saya. Alright. Kriteria pengacara majlis yang pertama saya letakkan bukan suara, bukan wajah, bukan keterampilan. Saya letakkan yang pertama yakin diri kita. Self-confident. Bagaimana kita menjadi seorang yang boleh berdiri teguh di hadapan siapa saja. Letakkan siapa saja di hadapan kita. Yang Ketua Agung, Sultan Negeri, Sultan Negeri, Raja-Raja Muda, Perdana Menteri, Menteri di dalam negeri, siapa saja. Dan kita boleh berdiri di hadapan mereka, bercakap dengan tenang, dengan pengawalan kekuasaan, dengan donasi yang tepat, dengan lembaran suara yang baik, teknik pernafasan yang betul. Dan dengan suara kita itu, kita boleh memukau audiens. Memukau dengan suara. Kerana suara ini sangat memainkan peranan penting, terutama bagi pengacara lah. Kalau penyanyi lah. Kalau pengacara dan mereka yang bekerja dengan kualitas suara yang baik, suara itu harus dijaga, suara itu harus dibentuk, suara itu harus diasah dari segi berbagai sudut, tekniknya, melontarkan suaranya, mengeluarkan teknik pernafasannya dengan oksigen penarikan nafas sampai ke otak untuk kita memikirkan apakah yang akan kita cakap kalau kita menjadi pengacara yang tidak menggunakan skrip ataupun seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Bercakap tanpa melihat skrip. Okey. Tak ada lagi kata suara saya. Terima kasih. Terima kasih, Rak. Alright. Kalau masih tak kuat, saya mohon maaf tuan-tuan. Saya rasa saya dah memberikan orang pitch suara saya yang cukup tinggi. Jadi kalau masih lagi tidak mendengarnya, tak banyak-banyak. Ialah mungkin ini pada first time saya cuba berkomunikasi melalui media sosial. Okey. Membina satu suara itu tadi penting, tetapi saya meletakkan keyakinan diri. Zat kemudian itu nombor satu untuk kita tanam dalam diri kita, untuk kita menjadikan kita seorang manusia yang bukan hebat, tetapi kelihatan firm, kelihatan teguh, tegak berdiri di hadapan tetamu. Tetamu ini tetamu melibatkan tetamu yang besar seperti agung, sultan-sultan, perdana menteri dan sebagainya. Mereka ini ada aura. Mereka yang berkedudukan tinggi ini memang ada aura. Kita dengar, kita lihat pun kita rasa macam seram sejuk ataupun macam rasa kecil diri. Jadi kita sebagai MC, sebagai pengacara, kalau kita bersikap macam itu juga, memang kita ada sikap itu, tetapi sebagai pengacara yang ingin memastikan perjalanan majlis itu berjalan lancar, yang ingin memastikan kita tidak merosakkan majlis, takut nanti bila kita melayan kedudukan, bila kita melayan rasa kecil diri ataupun tidak yakin itu, nanti skrip yang kat depan, skrip majlis itu, kita nak baca pun tak boleh. Maksudnya kita nak baca pun tak nampak. Kita nak baca pun ada masalah gitu. Jadi asasnya bagaimana kita nak membina keyakinan diri. Alright. Apa yang saya diajar, apa yang saya diberitahu oleh guru saya, oleh rakan-rakan seperjuangan yang lebih berpengalaman daripada saya, perkara yang penting untuk membina keyakinan diri, tuan-tuan, pertama sekali ialah kita kena banyak berdoa. Yang tak berdoa. Berdoa tu tak kisahlah. Kita kena berdoa dengan aku, berdoa bagi saudari ke, banyakkan selawat, banyakkan doa. Mohon supaya lancarkan lidah kita, dipermudahkan segala urusan dan kita boleh membantu menyelesaikan segala timbul-timbul masalah. Yang pertama, doa jangan tinggal. Yang pertama. Okey. Bila kita dah banyak berdoa, bila kita
ada selawat, selawat itu, doa itu dalam hati pun boleh di mana-mana, di belakang tabir, di bawah poster, buatlah supaya kita dapat ketenangan. Satu. Kedua, yang saya diajar dalam satu, ini dah banyak saya sharekan dalam kursus-kursus saya dan kursus pengacara dalam yang telah saya buat serata Malaysia ni. Dan juga saja ceramah yang pertama dibuat dalam talian. Dan satu teori ataupun konsep yang diajar saya dalam satu kursus yang saya hadiri, iaitu kursus training of trainer, yang TOT ringkasnya, diajarkan satu teori, satu konsep. Bagi yang dah tahu, saya rasa ramai yang dah tahu. Rakyat Malaysia ni, dan ini rasanya ceramah yang first time dibuat dalam talian. Dan teori ataupun konsep yang diajarkan kepada saya dalam satu kursus yang saya hadiri, iaitu kursus training of trainers, yang TOT ringkasnya, diajarkan satu teori, satu konsep yang dah tahu, saya rasa ramai yang dah tahu. Bagi yang konsep bubble yourself ini ialah konsep dan teori di mana ia dibina, ia dipraktikkan dari kekuatan jiwa dan juga mental dan juga spiritual, supaya kita lebih menjadi insan yang lebih yang dikongsikan kepada saya itu adalah kita katakan konsep bubble yourself. Kalau tuan-tuan pernah dengar konsep bubble yourself, konsep bubble yourself ini ialah konsep dan teori di mana ia berfikir yang lebih baik untuk kita mengawal perasaan kita. Sebenarnya kita tak perlu kita tak perlu nervous dengan keadaan. Kita hanya kita nervous, kita gemuruh hanya kerana kita berperang dengan perasaan kita sendiri. Hanya kerana kita rasa takut dengan rasa kita sendiri. Sebenarnya di hadapan kita ni, mereka ni sebenarnya itulah, mereka tu semua tak tahu, tuan-tuan. Tak tahu maksudnya apa. Tak tahu kalau tuan-tuan lah, tak tahu kalau kerana tidak ada tuan-tuan sebagai pengacara, tidak ada puan-puan sebagai pengacara, majlis tersebut tak boleh berjalan. Jadi konsep dan teori bubble yourself ini mengajar kita untuk berada dalam situasi yang positif, situasi yang baik, situasi persekitaran yang tenang. Okey, kalau boleh saya kongsikan, saya kuat-kuat pun tak ada, saya nak tuan-tuan bayangkan. Okey, tuan-tuan cuba bayangkan, dalam hidup kita ni ada dua unsur lah. Kalau kita biasa normally standard, kita ada dua unsur. Satu unsur negatif, satu unsur positif. Okey, unsur baik, unsur tak baik. Jadi apabila kita cuba meletakkan diri kita dalam satu bubble, dalam satu bola, dalam satu buih, dalam satu gelembung, letakkan diri kita dalam satu gelembung. Jadi tidak ada udara yang boleh bebas masuk. Tak ada udara yang boleh bebas masuk. Kita hanya mengambil udara di dalam persekitaran bubble tersebut, dalam persekitaran gelembung tersebut. Dan hidup dengan dua unsur itu tadi. Kalau kita ambil skop yang kecil lah, kita ambil skop yang kecil, bukan skop yang besar. Sebab teori ini boleh digunakan untuk skop yang lebih besar. Skop yang lebih kecil iaitu skop pengacaraan majlis. Unsur-unsur negatif bagi pengacaraan majlis, unsur-unsur positif bagi pengacaraan majlis. Unsur-unsur positif, apa dia? Unsur-unsur positif dalam pengacaraan majlis. Contohnya, yakin, fokus, latihan, berikan tumpuan, banyakkan senyum. Senyum paling penting. Senyum sangat penting. Jadi unsur-unsur positif, unsur-unsur yang baik itu dimasukkan ke dalam persekitaran gelembung itu tadi, dalam environment yang berada di dalam bubble itu tadi. Secara rasional, apabila kita berada di persekitaran yang begitu positif, dengan aura-aura yang positif yang kita telah masukkan dalam ruang-ruang di persekitaran bubble itu, so tidak ada unsur-unsur negatif di dalam itu, kerana kita telah meletakkan unsur-unsur negatif di luar bubble, di luar dinding gelembung itu tadi. Apa unsur-unsur negatif bagi pengacara majlis? Antaranya the door. Orang Terengganu kata the door. Orang Johor kata the door. Ada yang kata gemuruh, gugup, gagap, berpeluh dan sebagainya. Ya, tak boleh. Tak boleh. Dua, tiga kali buang besar, 4 kali buang kecil, lama-lama tak ada apa hari nak buang. So, benda-benda negatif-negatif yang sebegitu
seharusnya kita letakkan di luar gelombang ataupun di luar gelembung ataupun buih bubble itu tadi. Kerana apa tuan-tuan, perkara-perkara negatif, unsur-unsur negatif itu, kalau kita fikir, kita tak fikir pun, dia tetap ada di situ. Jadi jangan bagi ruang minda kita, jangan bagi peluang kepada minda kita untuk beralih arah kepada luar gelembung ataupun mungkin tak boleh. No. So, sebagai pengacara ataupun sebagai pengacara awam, even sebagai manusia sekalipun, kita seharusnya berada dalam persekitaran yang positif. Just be positive. Maksudnya, sebagai pengacara di dalam, bila kita dah banyak berdoa satu, dan apabila kita berada dalam persekitaran pengacaraan majlis yang kita telah absorb unsur-unsur positif itu tadi, antara unsur-unsur yang saya sharekan tadi telah dimasukkan dalam minda, dalam jiwa, dan sebagai pengacara kita harus membaca skrip itu dengan perasaan, dengan tenang, dengan tonasi yang betul. Jadi kita akan lebih berasa yakin. Dan ketiga, yang pertama ya doa, yang kedua bubble dosa. Kalau tak faham bubble dosa lebih jelas nanti insyaAllah boleh PM saya, nak bertanya apa saja. Dan kemudian yang ketiga ialah senyum. Senyum. Berlatihlah bersenyum dengan nature. Berlatihlah bersenyum dengan ikhlas hati. Kerana senyum itu adalah tuan-tuan, senyum itu adalah sedekah yang paling murah, sedekah yang paling mudah. Tak perlu bayar, alhamdulillah, senyumlah. Dengan senyum tuan-tuan boleh menenangkan diri jiwa kita dan juga boleh memberikan ketenangan dan kegembiraan pada para tetamu. Contoh kalau kita buat memek muka, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, ini tibalah masa yang ditunggu-tunggu majlis pelajaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita, ya betul, kita membaca itu dengan tonasi yang betul, tetapi dengan memek muka yang sangat serius. Penonton pun akan jadi serius. Tetapi kalau kita membacakannya dengan senyuman, tuan-tuan dan juga puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kini kita tiba ke puncak acara pelancaran yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lain dari segi penerimaan para tetamu terhadap MC. Suara yang baik tetapi perlu juga ada keterampilan yang baik. So, dengan doa, dengan bubble dosa, dengan senyuman. Tiga perkara yang yakin. Keempat tuan-tuan adalah kuasa. Ini kuasa. Kalau boleh catat, kalau boleh catat, rakam itu yang balik di rakaman. Okey, kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa MC. Seperti saya katakan tadi, sekiranya anda seorang event organizer, event manager, whatever it is, merancang satu event yang sangat besar, merancang satu majlis yang sangat hebat, order kapet sepanjang-panjang dewan, letakkan bunga hidup di keliling pentas, letakkan kursi jati yang diorder dari Jepara Indonesia, diletakkan ke VIP duduk dengan polo light, spotlight, whatever it is, diletakkan dewan itu dihiaskan sebegini indah kerana nak menyambut ketibaan yang di-Pertuan Agong bagi menyempurnakan upacara perasmian contoh salah satu majlis. Semua dah saya tak habis dah ni. Acara dah susun cantik. Semua dah buat siap cantik tuan-tuan. Tapi pengacara tak ada. Bila tak ada pengacara, majlis tak berjalan tuan-tuan. Ya? Bila tak ada pengacara, tetaplah macam mana hebat pun majlis itu, tapi bila tak ada pengacara, majlis tak berjalan. Okey. Kat mana saya nak lapakkan kuasa itu kepada tuan-tuan tadi yang nak jadi pengacara? Kuasa yang ada pada tuan-tuan ialah tadi surat yang diberikan pelantikan sebagai pengacara. Tuan-tuan menerima surat itu sebagai surat wasiat menerima kuasa. Awal saya katakan tadi, pengacara sangat berkuasa dalam sesuatu majlis. Pengacara sangat memainkan peranan untuk mengendalikan majlis tersebut. Kerana apa? Kerana apabila contohlah keberangkatan tiba, bahasa diraja bila tuanku sultan datang, ayat ini keberangkatan tiba. Bila keberangkatan tiba tuanku itu, tuanku dah tampak tapi tidak diumumkan. Sebab pengacara itu tak umum, dia nak tunjuk kuasa lah, konon tak beritahu. Kalau dia tak cakap, orang tak tahu. Menonongnya tuanku jalan, tak diumumkan. Dah duduk, buat diam dia. Tak berjalan majlis. Tapi sebagai pengacara yang diberi tanggungjawab, sebagai pengacara yang ingin memastikan majlis itu berjalan lancar dan ingin menjadikan majlis itu dirasai oleh semua. Jadi bila dipertanggungjawabkan, gunakan kuasa yang diberikan itu sebaik mungkin. Dan ketika itu, dalam majlis yang sebegitu, bila Agong dah sampai, bila Perdana Menteri
Tidak ada orang lain yang berkuasa ketika itu melainkan pengacara. Saya yakin itu. 29 tahun pengalaman mengajarkan majlis. Saya amat merasa itu. Tiba je keberangkatan tiba yang di Pertuan Agong contoh, keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kita dah umum sekali. Berjalan. Waktu berjalan, duduk di meja VIP, kat sebelah dan sebagainya, barulah kita mulakan majlis. Ampun tuanku, beri-beri ampun, sebab patih harap diampun, patih bagi majlis merasa sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas perkenan Duli Yang Maha Mulia bagi tuanku berangkat mencemat diri bagi menyempurnakan majlis pada petang yang berbagi. That's all. Itu ucapan aluan untuk diraja. Jadi apabila kita ada perasaan begitu dengan tonasi begitu, majlis jadi tenang. Lepas tu, ampun tuanku, majlis mempersilakan Al-Fadhil Sayyidul Samaha Mufti Negeri Johor untuk memimpin bacaan doa. Tapi kalau pengacara tak sebut untuk mempersilakan Sayyidul Samaha Mufti Negeri Johor untuk baca doa, mesti bagus baca doa ke tak? Baca tak? Baca. Habis Mufti baca doa, kita persilakan Perdana Menteri berucap ataupun Menteri Besar berucap. Kalau kita tak jemput Menteri Besar atau Perdana Menteri berucap, dia orang dapat berucap ke? Contoh kita sikit lah. Lepas doa, ampun tuanku, majlis pohon kita perasmian. Terus kita bagi pada Agung untuk kita perasmian. Kita skip ucapan Menteri Besar. Apa jadi? Boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh buat, boleh. Tapi kita dah ada cara. Kan? Jadi maknanya kuasa. Jadi maknanya tuan-tuan, dengan doa, dengan bubble yourself, dengan senyum dan dengan kuasa yang diberikan pada anda, gunakanlah suara, gunakanlah kuasa, gunakanlah indah, gunakanlah suara sebaik mungkin bagi memastikan pada situ berjalan lancar. Antaranya begitu. Alright. Kemudian kita tengok kepada kriteria yang kedua. Yang pertama tadi yakin diri. Yakin diri saya bagikan 4 tips dah cukup. Dan untuk membina keyakinan itu, tuan-tuan harus banyakkan berlatih. Tuan-tuan harus banyakkan membaca. Tuan-tuan harus banyakkan melihat dan mendengar. Mendengar kepada suara-suara tonasi-tonasi MC yang lain yang tuan-tuan rasakan ingin dijadikan contoh, yang ingin dijadikan bukan idola tetapi yang boleh kita mengambil sedikit sebanyak ilmu yang ada daripada mereka untuk memastikan persembahan kita kalau tidak pun lebih baik, hampir baik ataupun sama baik. Sebab kita semua nak yang baik-baik sajalah, insya-Allah. Jadi membina keyakinan dengan suara dan keterampilan ini boleh memberikan anda satu perasaan yang cukup yakin, yang memberikan perasaan yang cukup kuat untuk menjadi seorang pengacara yang baik. Okey, tonasi sangat penting tuan-tuan. Dan tonasi ini merupakan satu awal saya katakan suara itu sangat penting dan berjaya menemukan. Tonasi ini dia menyentuh sampai ke dalam. Kerana apa? Kalau kita baca tanpa tonasi, ada orang boleh jadi pengacara, semua orang boleh jadi pengacara. Tetapi bila tidak menggunakan tonasi yang betul atau tidak menggunakan tonasi yang semula jadi, mereka ataupun tetamu hanya mendengar sahaja. Dan tonasi itu menyentuh sampai ke dalam. Contoh, tonasi dengan skrip yang sama, bagi mereka yang pernah saya kongsikan, skrip yang sama, dalam situasi yang sama, tetapi tonasi yang berbeza menimbulkan perasaan ataupun rasa dalam hati yang berbeza. Saya bagi satu contoh. Orang suami baru balik kerja, penat-penat balik kerja ni. Orang rumah tak kerja. Dia pun ketuk pintu. Assalamualaikum. Suami bagi salam. Isteri dalam rumah menjawab, Waalaikumsalam. Suami buka pintu. Abang baru balik ke bang? Lambat abang balik hari ni. Suami ketika itu, bila balik sampai rumah, isteri menyambut dengan suara dan tonasi yang begitu. Rasa nak peluk isteri, bilang ke nak dia. Contoh. Situasi yang kedua, dialog skrip yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang baru balik ya bang? Lambat abang balik hari ni. Skrip yang sama, tonasi berbeza, menunjukkan perasaan yang berbeza. Dia menyentuh. Pertama tadi, skrip tonasi yang pertama tadi, dia menyentuh rasa sayang, rasa kasih, hilang tonasi. Tonasi yang kedua yang digunakan pakai oleh isteri tadi, dia pun menyentuh perasaan diam, perasaan sayang, tapi bersabarlah, banyakkan bersabar. Hidup rumah tangga memang macam tu.
Intonasi sangat penting, tuan-tuan. Bagaimana kita nak mendapatkan intonasi yang baik, bagaimana kita nak boleh melontarkan suara kita dengan menggunakan intonasi dan teknik memastikan pulsa-pulsa speed di mana kita nak berhenti, nak pause sementara dan sebagainya. Kalau dalam kursus saya akan banyak tunjukkan video-video majlis-majlis. Tapi di secara online ini saya tak mampu nak buat begitu kerana banyak persediaan. Jadi dalam masa pun terlalu singkat yang diberikan hanya selama 1 jam. Jadi saya hanya cuba berkongsi sebaik mungkin. Tuan-tuan harus mempraktikannya, banyakkan berlatih, memastikan segala apa yang saya kongsikan itu dapat dipraktikkan kerana saya percaya, saya yakin kerana apa yang saya buat selama ini hanya berpandukan dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru dan juga sahabat-sahabat saya yang lebih berpengalaman. Alhamdulillah keadaan ini menjadikan saya boleh bertahan, kata orang bertahan, dan sedikit sebanyak dia dapat membantu pendapatan sampingan. Itu yang penting sebenarnya. Sebenarnya sebagai manusia ni, pertama sekali bagi mereka yang benar-benar berbakat dalam apa juga bidang, bila kita kata dia ni memang hebatlah menyanyi, maknanya dia berbakat. Dia ni memang hebatlah bermain bola dan sebagainya. Mereka yang benar-benar berbakat dalam bidang apa sahaja, orang akan biasa kata, oh, dia ni boleh pergi jauh. Sangat hebat, boleh pergi jauh. Tapi kalau kita dah cuba juga, tak boleh juga, oh, dia boleh pergi jauh-jauh. Dia dua berbeza. Tambah satu, boleh pergi jauh dengan boleh pergi jauh-jauh. Kalau pergi jauh dia macam ni sekali je. Kalau pergi jauh-jauh dia 2-3 kali boleh pergi jauh-jauh. Jadi kita kalau boleh nak menjadi insan ataupun MC, pengacara majlis, apa sahaja bidang saya boleh, kalau boleh kita nak pergi jauh. Bukan pergi jauh-jauh. Itu sangat berbeza. Jadi pastikan antara perkara-perkara yang boleh, teori-teori yang boleh kita lakukan untuk menjadi seorang pengacara, seorang public speaker, bukan hebat tetapi yang boleh menjana pendapatan sebenarnya. Sebab itu sangat penting. Baik tuan-tuan. Sebab kata orang, saya tak harapkan pujian, yang saya harapkan bayaran. Kita cerita kemudian. Pujian kita tak layak terima pujian, yang kita layak terima bayaran. Nak beli susuan, nak beli pampers, nak beli baju dan sebagainya. Itu sangat penting. Jadi dengan bakat dan kebolehan yang kita ada ini, kita boleh jual, kita boleh berkongsi, kata orang, berkongsi kepakaran, membantu menyelesaikan masalah. Itu adalah satu peluang untuk kita menjana pendapatan. Tapi kita berjanji dalam diri kita untuk kita memastikan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Kita tahu, kita sedar, kita bukan yang terbaik. Tetapi kita akan membantu menyelesaikan dan memberikan perkhidmatan kita yang terbaik. InsyaAllah kita terus kekal lama sampai kita diperlukan lagi, insyaAllah. Tengok macam mana. Alright. Seterusnya untuk kriteria sebagai pengacara majlis, kita perlu fasih dalam penggunaan bahasa. Dan saya sebagai pengacara, saya menggunakan 2 bahasa lah setakat ni. Satu bahasa Melayu, 2 bahasa Inggeris bagi yang memerlukan ataupun meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggeris. Dan selebih bahasa tu saya tak berapa tahu. Boleh bahasa Jawa je. Itu pun kalau bila berjumpa review yang tidak bercakap Jawa, saya cakap Jawa. Jadi so far untuk majlis adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi fasih dalam penggunaan bahasa seperti mana saya katakan tadi, kena banyak membaca, kena banyak mendengar. Banyak membaca, banyak mendengar dan banyak berlatih dengan membaca. Mula-mula dulu zaman saya awal jadi pengacara, saya mula menjadi pengacara pada tahun 1991 waktu itu di UTM Convocation yang ke-15. Tahun 1991 saya menerima surat langsung pelantikan dan surat itu masih lagi ada saya simpan. Saya tak simpan surat yang pelantikan untuk MC Agung, untuk MC dan kita simpan untuk yang pelantikan pertama sebagai tanda aras di mana saya bermula sebagai pengacara. Waktu itu kita tak tahu, kita ada bakat. Orang lain yang akan menyadari. Orang lain yang akan nampak bakat yang kita miliki. Dan apabila komen pertama daripada seorang pendaftar ketika itu memberi komen pada saya, suara awak boleh jadi pengacara, tapi Jawa awak tu tebal sangat. Jadi balik tu saya rakam pakai, lama tu pakai kaset, betul tak? Pakai kaset, tekan play dan record serentak, rakam baca, lepas tu rewind balik, tekan play balik nak dengar. Ya Allah tuan-tuan, memang tebal sangat Jawanya tu, tak macam Abdul. Jadi kalau cakap Jawa tu dan cakap Melayu pun dan macam Jawa, dia susah. Jadi sejak hari itu saya pun berlatih untuk fasih bercakap dengan standard bahasa
bahasa Melayu kebangsaan, bahasa Malaysia, dan alhamdulillah setakat ini kadang-kadang tergelincir juga Jawa. Ialah nak zaman dekat orang Batu Pahat, Jawa Batu Pahat. So, tak lari lidahnya tu ketebalan Jawa, kepalanya tu tebal sangat bagi bahasa Jawa. Tapi insyaAllah maksud saya di sini ialah practice makes perfect. Bila anda berlatih dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan, dengan skrip-skrip yang anda dapat, insyaAllah dia akan memberikan anda kemahiran, dia akan memberikan anda kebiasaan, dia akan menjadikan anda orang yang sentiasa boleh bercakap tanpa apa kata orang, tanpa banyak walaupun tanpa pakai skrip. Sebab bila jadi pengacara senang tuan-tuan. Sebab tugas pengacara hanya satu saja. Tuan-tuan harus ingat, tugas pengacara hanya satu, iaitu membaca skrip. Ada skrip pengacara baca, letaklah pengacara itu kat belakang tabir ke, letaklah kat belakang pintu ke, letaklah dekat belakang dewan apa kata orang, dekat konti, bilik konti ke. Tetamu hanya nak mendengar suara pengacara sahaja. Tugas pengacara hanya baca skrip saja. Itu mudah. Maksudnya kita hanya membaca skrip yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Begitu contohnya. Tetapi apabila kita menjadi pengacara majlis untuk majlis yang tidak formal ataupun majlis jamuan makan malam, jamuan yang tidak menggunakan protokol yang begitu tinggi. So kita kena banyak bercakap tanpa melihat skrip. Kita hanya mengulas, kita hanya bercakap dengan kreativiti cara penyampaian kita berdasarkan latihan-latihan yang kita buat. Mungkin kita kena banyak sediakan pantun, kena buat sedikit lawak jenaka, mungkin kita kena bermain games dan sebagainya. Ini semua memerlukan apa kata orang, kepakaran, kemahiran, dan kepakaran serta kemahiran itu boleh dibina, boleh dibentuk melalui pembacaan, boleh dibentuk melalui contoh-contoh video. Zaman sekarang tak susah tuan-tuan. You need to know something, anything, just click YouTube, Google. Tanyalah dua-dua apa tu browser itu, sama ada YouTube ataupun Google. InsyaAllah anda akan mendapat jawapan yang anda kedaki. Kan? Kerana dengan handphone yang anda miliki mampu membantu anda untuk menjadikan minda anda, bakat anda, kredibiliti anda, keterampilan anda, suara anda lebih baik. Itu positifnya begitu. When you bubble yourself, kita akan sentiasa berada dalam ruang-ruang yang positif. Alright. Selain daripada fasa penggunaan bahasa, kita juga sebagai pengacara, ini ciri-ciri ataupun kriteria ini saya ambil daripada buku yang ditulis oleh guru saya lah, Tuan Haji Mukhtar Toha. Dalam satu buku saya tak bawa buku itu pengacara majlis etika dan protokol. Antaranya ialah tiada kecacatan anggota. Okey, maknanya pengacara antara kriteria tadi tiada kecacatan anggota, cergas, tidak gugup, darah gemuruh, tidak gagap dan tidak panik. Antara elemen-elemen unsur-unsur negatif yang perlu kita letakkan di luar bubble itu tadi, di luar gelembung buih. Antara unsur-unsur itulah kita tak perlu gagap, gugup, gemuruh, panik, debor. Leave outside, letakkan di luar gelembung buih itu supaya dia tidak bersama dalam minda kita. Yang kita perlukan dalam minda kita, gelembung persekitaran, environment di dalam buih itu ialah environment positif. Bila kita hidup dipengaruhi oleh elemen-elemen positif, pengaruh-pengaruh positif, insya-Allah jiwa dan minda kita sentiasa lebih berat untuk menjadi positif. Dan feeling positif. Dekat status Facebook pun boleh pilih dan saya sentiasa memilih feeling positif. Itu rahsianya. Dan senyum, jangan lupa. Alright, kita teruskan ke slide seterusnya. Selain daripada itu, tahu menggunakan budi bicara. Kriteria ke-9, tahu menggunakan budi bicara ini maksudnya setiap pengacara tahu menggunakan budi bicara, maksudnya kita jangan terlalu menjadi, bila kita dah diberi kuasa tadi, kita gunakan kuasa kita sepenuhnya dan kita seolah-olah macam kurang memberi tumpuan pada yang lain. Ingat, sebagai pengacara kita ada in charge person, ada person in charge kita, iaitu pegawai protokol ataupun pegawai event manager, whatever it is yang kita sebut, itulah orang yang akan in charge. Dan kita hanya terima arahan untuk sebarang pertukaran atau program, untuk sebarang pertukaran atau cara, untuk sebarang pertukaran skrip, kita hanya menerima arahan daripada
pegawai protokol, daripada pengurus majlis ataupun event manager ataupun floor manager yang diorang sebut, whatever it is, kita hanya terima arahan daripada mereka ini saja, our person in charge. Untuk orang lain, kita bukan tak boleh terima arahan. Pernah berlaku kepada saya beberapa banyak kali. Di situ pentingnya bagaimana kita menggunakan jurubicara. Pernah berlaku satu ketika datang seorang pegawai kanan ataupun pegawai khas kepada seorang menteri apabila saya ditegur selepas dalam majlis tersebut. Dia datang kepada saya beritahu, Encik, Datuk Seri itu dia ada haji. Encik tak sebut haji. Persoalannya, tugas pengacara dia nak cari Datuk tu nama dia ada haji. Yang kita beri nama Datuk Seri Doktor sekian-sekian. Haji dia tak letak. Bukan tugas pengacara untuk mencari nama nama formal pembesar itu. Tapi sebagai pengacara yang pengacara ini jangan ada perasaan, kalau nanti kita share lagi. Tak perlu ada perasaan. Yang ada senyum saja dengan jiwa positif. Saya pun bercakap dengan beliau, minta maaf Tuan, insya-Allah nanti ada kesempatan saya akan sebut haji itu. Kita naikkan dia haji sikit lagi. Jadi sampai masa, so saya pun sebut majlis melakukan ucapan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji, sebutkan haji itu. Bagi dia jelas dengar bahawa haji. Yalah, Nabi Muhammad naik haji juga, tapi orang tak kenal Nabi Muhammad. Okay, fine. Dan seterusnya kita tengokkan kepada kriteria seterusnya, sabar. Tentu sabar. Antara sabar. Sebab apa tuan-tuan? Sabar ini sangat penting dalam hidup kita. Sabar, syukur, reda. Syukur, reda, sabar itu penting. Supaya kita sentiasa positif. Dan bagaimana saya katakan tadi, sebagai pengacara majlis, kita tak perlu ada perasaan. Antara perasaan yang kita perlu neutralkan perasaan. Kita perlu kosongkan perasaan kita. Kalau kita nak pergi jauh. Kalau kita nak pergi jauh-jauh. Jadi kita perlu kosongkan perasaan kita. Maksudnya di sini ialah pengacara ini tidak perlu ada perasaan yang sensitif lah. Maksudnya bila salah satu dalam sebuah majlis kita kendalikan, apalah tadi kau buat majlis ni dah tak betul macam ni. Apalah air selalu tak sedap, sumbang mamang macam ni. Kalau tuan-tuan ada perasaan, maksudnya kecil hati, alah baru nak cuba jadi MC dah kena tutup macam ni, tak nak jadilah tobat sama belajar orang cakap tak nak jadi MC lagi lepas ni. Tetapi sekiranya kita absorb, menerimanya secara positif, kita buang yang keruh, ambil yang jenis, alah tak pergi nak kata apa, kita nak pergi jauh dan kita cuba memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu untuk kita terus berupaya menjadi seorang pengacara yang boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik, boleh menonjolkan jiwa kita yang sebenar dengan semangat, dengan tonasi yang betul, insya-Allah. Dan kita boleh menjadi seorang pengacara yang boleh pergi jauh, insya-Allah, jauh. Bagi mereka yang muda terutamanya macam saya ni memang dah tak boleh pergi jauh lah, tinggal pergi jauh-jauh je. Bagi mereka yang muda, mungkin berumur, sebab saya bermula jadi pengacara ketika itu umur tahun 91, ketika itu umur saya baru 24 tahun, kalau tak silap saya. Ya, 24 tahun. Jadi 23 jalan 24. Jadi ketika itu masih bujang lagi. Dan ketika itu perjalanan itu saya tak nampak ke mana ala tujuannya. Jadi saya buat pengacaraan majlis atas dasar minat, suka. Jadi alhamdulillah walaupun tak pergi jauh sangat, adalah jauh sikit untuk sampai ke tahap ini, 29 tahun. Dah lah kata orang dah mengacarakan semua majlis pembesar-pembesar di Malaysia, daripada Agung, Sultan-Sultan, Perdana Menteri dari zaman Mahathir Menteri, Perdana Menteri keempat sampai dia menjadi Perdana Menteri ketujuh, dan inilah kepada semuanya alhamdulillah telah saya kendalikan, diberikan kemerapan, diberikan peluang. Terima kasih sebenarnya saya nak ucapkan kepada pihak UTM yang telah memberikan saya ruang dan peluang daripada zero become to hero. Boleh kot? Sikit-sikit lah. Jadi peluang ini saya gunakan untuk kongsikan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan dan memastikan tuan-tuan juga mendapat sedikit banyak faedah pengetahuan dan juga kemahiran yang boleh diasah, yang boleh ditajam, tetap meminda perasaan dan juga kekuatan mental dan juga fizikal bagi memastikan penampilan anda di karya ramal itu diterima ataupun sebenarnya itulah dipuji. Tapi kita bukan mengharapkan pujian. Sebagai pengacara tak perlu, ataupun siapa, kita tak perlu mengharapkan pujian. Jangan harapkan pujian. Yang kita niatkan, kita buat kerja sebaik mungkin, nak memberikan yang terbaik, kerana kita bukan yang terbaik.
sentiasa tanam unsur-unsur positif untuk menjadikan kita pengacara yang tenang-tenang aja, tak perlu gah-gah kata orang tenang. Hanya kerana pengacara itu hanyalah satu tugas, pengacara itu adalah satu tanggungjawab, pengacara itu adalah satu amanah yang diberikan untuk kita memastikan tugas yang dipertanggungjawabkan itu tadi awal tadi itu yang dipertanggungjawabkan itu perlu disempurnakan sebaik mungkin. Itu perlu dikatakan. Alright. Yang kedua yang seterusnya, kriteria yang ke-11 serius pada tugas, ke-12 berpengetahuan, ke-13 kreatif. Antara perkara-perkara elemen-elemen kreativiti yang perlu ada bagi pengacara. Sebab pengacara, terutamanya pengacara lelaki. Pengacara lelaki ini dia tidak seharusnya hanya tahu membaca skrip ataupun hanya tahu mengacarakan majlis saja. Sebagai pengacara lelaki terutamanya, saya galakkan, saya seru, saya ajak kalau ingin berjinak-jinak dalam bidang pengacaraan, anda perlu pandai membaca doa antaranya. Sikit sebanyak, biar sumbang asal menyumbang, anda boleh pandai menyanyi. Sikit-sikit kena menyanyi, boleh menyanyi. Ketiga, anda pandai menulis pantun ataupun berpantun. Zaman sekarang tak susah berpantun lah. Zaman sekarang klik tanya Uncle Google je, Uncle Google bagi pantun yang banyak yang boleh jadi pilihan. Ketiga, kalau bagus anda boleh menulis, mendeklamasi sajak puisi, bidang-bidang seni yang ada sikit sebanyak cuba boleh anda dapatkan anda mahirkan, walaupun kita bukan level nak jadi artis, bukanlah kita nak jadi ustaz, tetapi ada ketikanya, ada masanya pengacara kena baca doa, pengacara kena nyanyi, pengacara kena baca puisi, pengacara kena berpantun, pengacara kena buat lawak, ada masa-masa. Jadi unsur-unsur tambahan yang sebegitu merupakan satu aksesori, satu nilai tambah yang perlu anda letakkan dalam diri sebagai pengacara dan cuba jadikan perwatakan yang natural supaya anda boleh di luar kehidupan anda boleh diterima oleh kawan-kawan yang lain. Jadi perkara-perkara ini bukan saja yang saya bincangkan ini bukan saja termaktub dalam pengacara majlis, dia juga boleh diimplementasikan dalam kehidupan seharian untuk pembentukan yang lebih positif. Antara kriteria yang terakhir adalah mempunyai pengetahuan asas adat istiadat, protokol dan etiket sosial. Yang ini kita kena masuk kursus ataupun kita kena cari maklumat dalam buku. Kalau baca buku adat istiadat, protokol dan etiket sosial itu, kalau baca saja mungkin boleh faham, tetapi dinasihatkan kalau ada kursus etiket, protokol, etiket dan protokol ini, kalau ada kursus pergilah, kerana untuk jadi pengacara yang bersekal, untuk pengacara yang serba boleh, daripada orang daripada tepi parit menjadi pengacara, daripada tepi kebun, tepi pondok sampailah ke istana raja, pengalaman yang saya lalui daripada tepi longgang, tepi pondok, parking kereta, tepi rumah, dewan serbaguna, hotel 1, 2, 3 bintang sampailah ke istana raja, pengalaman yang dilalui selama itu. Jadi kita harus kata orang mempunyai pengetahuan berkaitan dengan sejarah protokol dan sebagainya. Yang itu kena dimahirkan, kata orang menjadi pakar. Tak pakar pun sebenarnya kita tahu bila datang yang ini panggilan gelaran hormat dia apa, anugerah penyandang gelaran hormat dia apa. So kita kena masuk kursus yang itu, insyaAllah. Tapi kalau datang ke kursus saya, insyaAllah anda boleh dapat saya sharekan semua itu. Alright. Ini antara saya elemen-elemen yang saya dah sharekan. Diam tak diam tinggal 5 minit lagi tuan-tuan. 5 minit sesi saya akan berakhir. Jadi saya share dengan tuan-tuan sikit je lah tips menjaga suara. Ini menjaga suara, bukan membentuk suara. Membentuk suara lain, menjaga suara lain. Suara perlu dibentuk. Kerana dalam selalu saya cakap dalam kursus, kat dalam rongkong kita ni, kat dalam tenggorokan kita ni ada sebutir mutiara, ada sebutir geliga. Geliga suara namanya. Geliga suara itu perlu dikeluarkan, tuan-tuan. Geliga suara itu perlu dicanai. Geliga suara itu perlu diasah untuk membentuk satu rupa suara. Satu rupa suara yang kita kata itulah suara komersial kita. Kerana setiap orang ada geliga suara. InsyaAllah nanti kalau mampu di ruang yang lain, dalam kursus yang lain, insyaAllah saya kongsikan bagaimana kita nak mencari, mengeluarkan
berencana mempolish, mengilatkan geliga suara kita itu dengan teknik-teknik pernafasan yang betul. Alright. Okey, tips menjaga suara, masa kita dah tak banyak dah, saya diberi masa 1 jam saja. Jadi ada tips menjaga suara. Suara sebenarnya adalah anugerah untuk semua insan. Alhamdulillah, syukur kerana diberi suara. Tapi antara yang boleh membantu menjaga suara ini, dan sebenarnya apa yang dikatakan menjaga suara sebenarnya adalah lebih kepada membersihkan kerongkong atau tekak dari sebab terhimpit, bertahap atau tersekat sebab dari sesuatu yang masuk atau keluar dalam. Maknanya kerongkong kita ni harus sentiasa bersih. Bersih maksudnya kita tidak tersekat kalau rasa gatal, kita rasa macam ada halangan. Jadi kita, ini masa nak jadi pengacara, kita kena pastikan kerongkong kita ni bersih. Dan biasanya kalau waktu nak mengajarkan majlis, biasanya saya akan ambil gula-gula lah. Saya cadangkan gula-gula yang sesuai. Kerana kerongkong kita ini memerlukan kelembapan dan juga apa kata orang, kelembapan dan juga clear. Maknanya tidak ada yang menghalang. Dia tak perlu kering. Ada gula-gula yang boleh mengeringkan air dalam kerongkong ni. Macam fisherman friend dan sebagainya. Ada yang jenis tablet yang boleh mengeringkan air dalam. No. Kita nak, bagi saya selesa dengan yang boleh lembab dan melicinkan. Yes, lembab dan melicinkan. Dengan gula-gula, biasanya saya guna gula-gula hitam. Gula-gula yang hitam tu. Yang tak tahan pedas tu boleh jadi gula-gula lain lah. Yang penting kita rasa tekak kita selesa, free dan bersih. Untuk kita pastikan tekak kita tidak ada masalah. Kita kena banyak kurangkan makanan berminyak, deep fried. Waktu nak mengajar dalam majlis, kalau tidak mengajar dalam majlis, tak ada masalah, kita boleh makan deep fried tu. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak makan pedas-pedas. Yang pedas-pedas sangat pernah berlaku, perkara ini berlaku semasa semasa majlis yang pernah saya lalui, saya kendalikan makanan pedas jangan makan sebelum majlis. Takut nanti dia membawa kita bukan ke dewan, tetapi bawa kita ke tandas. Ya, tuan-tuan dan puan. Jadi semenjak perkara itu berlaku, saya tak makan, jarang makan makanan ataupun makan benda yang pedas, terutama di awal pagi. Kalau majlis pagi memang tak makan apa-apa lah. Majlis pun minum air masak je lah. Untuk kita pastikan kita bersih. Dan kita kena banyakkan minum air putih. Orang dulu kata air jarang. Dia kata air mati. Dia yang kata air masak. Apapun banyakkan minum tu. Dan selainnya kita kena berlatih. Okey, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, dah sampai 1 jam ni tuan-tuan. Saya rasa setakat itu dulu kot, Nurin, perkongsian saya dalam sesi yakinlah anda boleh jadi MC ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan, anda bolehlah terus bertanya dengan saya. Saya buka sikit, Nurin, untuk sesi soal jawab. Saya serahkan balik pada pengacara Nurin. Terima kasih, Nurin. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Jaiz atas perkongsian ilmu, tips-tips dan pengalaman yang sangat dan cukup menarik sebentar tadi. Cuma itulah, nak minta PM tepi macam mana cara nak hilangkan tips hilangkan bunyi Jawa tu. Nanti insyaAllah kita kongsi. Okey, baik. Majlis diteruskan dengan sesi soal jawab sekiranya ada. Di ruangan chat tadi nampak macam ada beberapa soalan. Saya tak pasti Nurin tak sempat tengok. Kalau Nurin boleh bacakan. Okey, sebentar. Okey, bagi rakan-rakan di Facebook sampai di sini. Masa boleh dipanjangkan sikit. Okey, daripada Cik Muhammad Zainuddin. Apa tips pemakanan dan menjaga suara sebagai contoh bagi penggemar makanan pedas? Rasanya dah jawab tadi. Dah kan? Saya dah jawab semua kan tadi. Okey, ada soalan lain? Okey, daripada Puan Suzana, nak hilangkan stage fright macam mana? Nak hilangkan stage fright. Stage fright macam mana? Stage fright tadilah, awal saya katakan, kalau mendengar daripada awal, ialah kita harus memberikan tumpuan kepada perkara-perkara, elemen-elemen yang positif, dan paling penting doa. Satu, doa. Kedua, bubble yourself.
memilih unsur-unsur positif yang ada dalam kehidupan persekitaran. Ketiga, kita mestilah banyakkan senyum. Dan keempat, gunakan kuasa. Use your power. Bila kita berada di stage, sama ada sebagai penceramah ataupun sama ada kita sebagai pengacara majlis, kita akan menjadi perhatian ramai. Sebenarnya yang beramai memerhatikan kita di depan ataupun di bawah itu bukan musuh kita. Kita tak perlu takut. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Kita harus memberikan inspirasi, motivasi, memberikan satu bentuk aura ke dalam jiwa kita untuk berdiri yakin. Stage fright kita harus mulakan dengan doa, kita harus mulakan dengan kuasa. Kuasa yang ada tu ingat. Itu sebab kita tak perlu fikir unsur negatif. Unsur negatif tu ada ke fikir ke tak fikir, dia tetap ada di situ. Kenapa kita nak join dia orang? Dia orang dah lah negatif, kita nak join pula. Apa hal? Kan? Jadi kita ambil unsur-unsur yang positif saja. Yakin, fokus, be confident, trust yourself, be yourself. Banyakkan latihan dan kuasa. Kuasa sangat penting. Dengan senyum kita berkuasa menguasai tetamu, tetapi kekuatan mental sangat penting. Kita perlukan menggunakan kuasa. Contohnya kalau nak buang stage fright itu, kita harus tahu menggunakan kuasa. Saya di sini sebagai pengacara. Kalau saya tak baca skrip ni, satu majlis tak akan berlangsung. Satu acara tak akan berjalan. Kalau saya nak skip, pernah saya skip 2-3 acara. Tapi ini satu pengalaman yang sangat besar impaknya dalam diri saya. Satu error, saya nak kongsikanlah sebelum saya tutup. Satu pengalaman saya bersama dengan almarhum Sultan Johor, Tuanku Sultan Iskandar. Ketika itu, saya mengajarkan majlis di Istana Bukit Serene. Majlis berlangsung adalah jamuan makan malam antara kejohanan hoki 3 penjuru, antara 3 institusi, UTM, waktu itu Tuanku Zanariah sebagai Chancellor, UTHM, waktu itu Tito, waktu itu Sultan sekarang, Sultan Ibrahim, waktu itu Tuanku sebagai Tengku Mahkota Johor, sebagai Chancellor, dan UIA waktu itu Paduka Puteri punya Tengku Masera sebagai pelajar UIA. Jadi mereka bergabung. Malam tu ada jamuan penghargaan. Jadi saya diminta jadi juruacara. Saya tak ingat untuk kali yang keberapa seperti itu. Dan benda kalau nak berlaku, tuan-tuan, perkara kalau nak berlaku, error kalau nak berlaku di mana-mana, dia akan tetap berlaku. Walaupun kita dah berdoa banyak-banyak, walaupun kita dah berselawat, walaupun kita dah gunakan segala jurus, kononnya jurus-jurus kemahiran tu, kalau dia nak berlaku. Okey, ceritanya, tak dengar ke? Okey, bila saya sebagai pengacara majlis, pertama sekali pengacara majlis haruslah bukan punctual tetapi pre-punctual. Maksudnya kalau majlis bermula pukul 8, apatah lagi kalau majlis itu melibatkan sultan-sultan, iaitu pembesar-pembesar yang begitu, maknanya kalau majlis mula pukul 8, pengacara harus datang pukul 7. Kalau boleh datang pukul 7. Tapi memandangkan pukul 7 adalah waktu maghrib, jadi secepat mungkin tunaikan solat maghrib dan kemudian terus ke istana waktu itu. Dan sampai istana, saya membawa skrip yang telah disiapkan itu. Saya berjumpa dengan Allahyarham Datuk Sulaiman. Datuk Sulaiman ni waktu itu beliau sebagai Datuk Perdana Dalam. Atas semakan, mohon kerjasama, Datuk tolong semak skrip saya, Datuk Bendara Dalam akan menyemak. Dia semak waktu itu Allahyarham Datuk berumur 73 tahun tak salah saya. Dia semak sekejap je. Okey, jahit, selesai. Dia cakap selesai. Tuan-tuan dan puan, bila pegawai protokol, bila event manager, floor manager berkata lulus skrip itu, keyakinan dalam diri kita akan naik, akan meningkat. Kerana apa? Kerana skrip yang diberikan kepada kita itu telah diluluskan. Ingat, awal hanya pertama saja, tugas juruacara hanya baca skrip. Bila skrip dah lulus, baca je lah. InsyaAllah tak ada apa masalah. Jadi apabila majlis dah hampir mula, datang seorang edisi Sultanah ketika itu datang, dia tanya kepada saya, Jaiz, awak baca apa nama-nama tuanku ni? Saya cakap macam biasalah, saya baca nama tuanku yang betul, yang rasmi. Dia kata tak payah, sebut menghadap duli-duli yang maha mulia baginda tuanku je. Sebab ni kat istana ni rumah dia. Majlis pun kata dia tak berapa formal. Saya cakap saya tak berani lah, saya tak berani sebab tak
sultanat tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila dah diberitahu bahawa ini kita sultanat, tuan-tuan nak lawan ke? Tuan-tuan nak objek ke? Baiklah. Bila perkara itu berlaku, bila saya bersetuju, keyakinan yang tinggi tadi tiba-tiba menurun. Di dalam hati ni dia dah jadi lain. Dia dah jadi dungdang. Macam motor bot pada Piramli. Dalam filem apa tu, Sarima, Pergawati Sarima tu kan, lagu-lagu. Jadi bila dah rasa dungdang, saya bawa balik. Saya potong tuan-tuan, saya potong nama tu. Nama tu kalau ada perubahan, jangan potong sebaris saja. Supaya in case of, kita boleh baca balik. Jadi saya bawa skrip yang dah saya potong tu kan. Saya berjumpa balik dengan Datuk Sulaiman. Untuk beritahu Datuk, nama Tuan Pudi saya tak diberi untuk baca penuh. Saya diminta untuk baca tingkatan nama gantian ni. Kau nak sebut apa? Tanya Datuk Sulaiman. Saya pun jawab, saya diminta untuk menjemput duli-duli yang mahu mulia baginda tuanku saja. Datuk Sulaiman ketika itu agak berubah wajah. Dia cakap, Jaiz, awak kalau nak ubah nama-nama gelaran tuanku ni, awak kena masuk di Raja Johor, tahu tak? Saya cakap, Datuk, bukan pandai saya terima arahan saja. Saya cakap terima arahan, ini titah sultanah, Datuk. Titah sultanah, Datuk. Saya cakap. Datuk tanya saya, betul ni titah sultanah? Saya cakap, pegawai edisi cakap, Datuk, bukan saya cakap. Sebagai pengacara, kalau boleh, dia tak nak kena. Kan? Sebab kita hanya menerima arahan dan membaca skrip. Maka apabila waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, waktu pun datang. Turun daripada Pak Istana itu, tak ke balai itu. Saya pun mengumumkanlah keberangkatan tiba, duri-duri yang maha mulia, baginda tuanku. Tuanku berjalan. Bila tuanku jalan, tuanku masa saya umumkan keberangkatan tiba suaranya itu, mungkin beliau, tuanku dengar bahawa yang saya sebutkan bukan nama yang sepatutnya disebut. Jadi, tuanku pun duduk. Tuanku duduk untuk meneruskan acara. Dia tuanku kan duduk di kursi dia saja. Saya pun mulakan sembah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, menghadap duli yang maha mulia baginda, menghadap duli-duli yang maha mulia baginda tuanku. Ampun tuanku, bagi Patih, bagi pihak majlis. Sedang membaca skrip, tiba-tiba ada suara. Oi, suara tuanku tu. Saya pun tengok. Kau baca salah tu. Aduh, apa yang salahnya? Saya pun tak pasti. Saya pun baca lagi. Bagi pihak majlis, merapat sembah, menjunjung tu. Allah tu. Kali kedua. Saya pun baca lagi. Bagi pihak majlis, salah tu. Kali ketiga. Jadi saya dah mengelak melepasi acara. Ini ceritanya kuasa ni, melepasi acara. Dua, tiga. Sampailah menyembah pengantar. Yang seterusnya. Acara dah terlangkau, 3 acara dah terlangkau. Saya pun menghadap duli-duli yang maha mulia begitu tuanku. Oh, mana ada duli-duli? Tak ada 2 duli. Aku seorang duli. Aku tumbuk engkau nanti. Dia dapat halayak ramai tuan-tuan. Ketika itu, saya pun tunduk. Ampun tuanku, menghadap duli yang maha mulia bagi Allah Al-Sultan Iskandar. Ini almarhum Sultan Ismail, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan kami. Johor, Darul Takzim. Sampai sekarang tak lekat, tak tanggal di bibir nama tuanku. Dan ketika itu saya rasa macam tak hilang sangatlah. Maksudnya, alhamdulillah dengan kekuatan mental, dengan latihan, dengan doa lah sebenarnya. Dan juga dengan fizikal kita mampu mengatasi stage fright yang ditanyakan oleh Encik Suzana, Puan Suzana sebentar tadi. Jauh tu nak menjawab soalan Puan Suzana. Harap menjawab Puan Suzana. Okey Nurin, kembali kepada anda. Terima kasih. Kita boleh teruskan dengan sesi soal jawab ke? Apa tu? Kita boleh teruskan dengan sesi soal jawab lagi ke? Kalau ada soalan. Okey, ada lagi soalan di ruangan chat. Right. Daripada di nama pena dia kot, pejabat pendidikan. Tiada kecacatan anggota itu, adakah kriteria mandatory untuk layak sebagai pengacara? Tidak. Kecacatan anggota bukan mandatory untuk tidak layak sebagai pengacara. No. Kecacatan anggota hanya tertulis di dalam buku, tetapi tidak perlu diimplementasikan di kehidupan nyata sekiranya mereka yang kecacatan itu sangat berbakat, sangat talented, sangat mempunyai credibility, mempunyai bakat, mempunyai suara. Tetapi kecacatan lain mungkin seperti paralyzed, seperti lumpuh dan sebagainya, tidak bukan satu mandatory. Contoh,
kita ada pembaca berita di TV3, satu kenal Adi Barazi. Dan Adi Barazi waktu membaca berita dalam keadaan normal, dan apabila dia ditimpa kemalangan dan menjadi cacat, duduk di kursi roda, dan beliau masih lagi membaca berita dan mengendalikan sebagai jalan. So jawapan saya di sini ialah bukan dan tidak. Jelas. Kiranya mereka berbakat, dipersilakan. Amat dialihkan. Itu hanya sekadar satu kriteria yang diletakkan dalam buku tersebut. Okey, right. Okey, ada lagi satu soalan dari Cik Muhammad Zainuddin juga. Ada tips untuk mengawal suara dan intonasi. Tips untuk mengawal suara dan intonasi. Okey, tips nak mengawal suara. Detail sangat tu. Kena masuk kursus supaya tuan-tuan dan puan untuk sharing segala knowledge, segala slide saya ni biar saya ambil masa 2 hari. Bukanlah saya kata saya tak boleh bercakap sepanjang hari di sini. Tetapi maksudnya untuk mendapatkan details bagaimana nak menjaga suara, bagaimana nak mendapatkan tonasi. Ringkas saja saya rumuskan di sini. Bahawa untuk mengawal suara itu ialah suara kita adalah nafas. Sebenarnya suara kita adalah angin yang keluar daripada peti suara di tenggorokan ini. Okey, ya, very simple. Bila kita ambil nafas, kita inhale. Teknik pengacara, ini bukan teknik pernafasan yang bagi pengacara dan sebenarnya teknik pernafasan yang betul. Bila kita inhale, kita tarik nafas dari hidung. Ketika itu angin masuk dan perut akan membesar. Perut akan besar. Kerana oksigen yang kita sedut tadi, yang kita inhale tu tadi, perut akan kembang besar. Dan angin, kita akan keluarkan dari mulut, daripada hidung juga. Kita tidak bernafas daripada hidung, keluarkan dari hidung, tidak. Kita bernafas dari hidung dan ada perut rasa besar, ada angin dan kita keluarkan mengikut perut. Dan dia akan jadi angin. So maknanya menjaga tips membentuk suara itu ialah angin dari perut. Orang cakap suara dari perut, suara vibrato, suara angin dari perut. So, bukan bukan tapi dia berbeza di dalam. Gunakan itu. InsyaAllah bila kita berlatih dengan yang itu, kita akan dapat jumpa geliga suara kita. Kita akan dapat mencanai, mengilatkan suara kita tu dalam satu bentuk suara yang komersial, insyaAllah. Tonasi memang kita perlu belajar. Tonasi kita perlu dengar. Tonasi kita kena banyak melihat dialog-dialog oleh pengacara. Kerana tonasi ini, dia lahir dari hati tuan-tuan. Tonasi ini kita tak boleh buat-buat. Kalau buat-buat dia jadi keras. Tonasi ini harus didengar dengan selesa. Kerana itu saya katakan tonasi dia menyentuh. Abang baru balik bang. Abang penat kan? Kan lain. Abang baru balik bang. Abang penat Kan lain. Tak sama. Ayat yang sama, tonasi berbeza. Jadi tonasi itu seharusnya dipelajari, dirasai, dijiwai dengan nature supaya kita boleh mengeluarkan tonasi yang lebih menarik. Kerana apa? Tonasi yang dengan suara yang sama. Contohnya suara saya memberikan tonasi berbeza. Kalau majlis kahwin, sesungguhnya hari ini kita menyaksikan majlis yang penuh bilang gemilang. Penyatuan dua jiwa, dua hati, dua cinta bersatu dalam kelak indah cipta mereka. Dari pandangan mata yang pernah menerbitkan kerinduan, hari ini cinta Zainuddin menjadi kenyataan. Pakai tertulis di rakap pantun. Tepak berisi sisir junjung, sirih dimakan si orang Jawa. Impian kasih lama terpendung, ijab dan kabul mengikat jiwa. Kan? Tapi sekarang nikah online je lah. Erin? Alright. Jadi tonasi itu perlu kalau kita gunakan tonasi yang begitu, tonasi yang agak romantik ke dalam satu majlis yang bersemangat. Contohnya majlis menyambut kemerdekaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya hari ini kita menyambut kemerdekaan negara kita yang ke-65. Marilah kita bersama jadi tuan-tuan. Mood yang menyentuh, tonasi yang menyentuh kepada penonton itu jadi ini merdeka ke mau tidur kah? Kan antara merdeka dengan mau tidur kah berbeza. Dengan suara yang sama tadi kita gunakan tonasi yang berbeza. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, hari ini dengan penuh semangat kita akan menyambut kemerdekaan yang ke-65 tahun. Upacara julung kalinya diadakan untuk bersama-sama kita melahirkan, menzahirkan semangat mencintakan watan. Kan lain tonasi.
Maksudnya sama, tetapi berbeza, sangat meminta perasaan. Alright. Okay, harap harap Cik Zainuddin jaga tonasi betul-betul Okey, kita teruskan sekiranya ada soalan lagi. Alhamdulillah tak ada lagi. Okey. Kalau tak Okey, ada, rakan Facebook, terima kasih kerana sudi bersama saya. Sejak saya nak off, saya kemudian insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, teruskan Nurin. demikian tadi perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Encik Muhammad Jaiz bin Muhammad Jamil. Sekali lagi bagi pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih di atas kesudian beliau berkongsi ilmu pada petang ini. Semoga dengan perkongsian ilmu yang cukup menarik sebentar tadi dapat membantu menambahkan keyakinan dan membakar semangat pelapis-pelapis MC di UTM untuk berjaya seperti beliau. Bye-bye. Okey, yang pasti suara yang dimiliki oleh beliau pasti akan diingati dan dirindui oleh warga UTM. Tembak. Kepada Encik Muhammad Jaiz, selamat maju jaya diucapkan. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur, penyelaras program Encik Hairul Azbi bin Ishak dan tim teknikal yang terlibat sepanjang perkongsian ilmu ini dijalankan. Moga kita berjumpa lagi pada siri perkongsian ilmu yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih Nurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.